salin kita ada concave mirror. Kita ada convex mirror. Okay. Okay, jadi kalau concave mirror bentuk dia macam ni kan. Kalau convex mirror bentuk dia macam tu. Okay. And then kita kan buat macam tu kan. Tak apa. And then kita panggil concave mirror, kita panggil dia sebagai converging mirror. Okay, di mana kalau converging je focal length dia akan jadi positif lah. Okay. And then kalau convex mirror, kita panggil dia diverging mirror. Okay. Diverging mirror di mana focal length dia akan jadi negatif. Okay. Lepas tu kalau dia adalah converging mirror, maka image yang possible dihasilkan adalah kan yang ni kan, kita recap balik kan. Kita ada center focal length, okay. So kalau kamu ada objek tu dekat sini, kat position ni, position ni, position ni, position ni. So ini adalah objek kita. Ini adalah image kita. Okay, so kalau image tu, kalau objek kamu dekat sini, so image yang dihasilkan adalah RID iaitu real inverted diminished. Okay. Kalau objek kita dekat sini, so image yang dihasilkan adalah nak naik ride yang risky, kena check rim tayar untuk ke infinity dengan vroom. Okay. So ni dia punya itulah corresponding dia. Objek tu dekat 3, so image dia 3. Okay. So ni kamu faham lah Okay, so kamu kalau nanti dalam exam kan, kalau tak ingat anak panah dia tu, kamu hentamlah anak panah dia macam mana, asalkan dapat hasilkan image RID, RIS, RIM. Okay. And then kalau dia diverging mirror, okay, satu image yang dia boleh hasilkan iaitu tak kisahlah dia kat mana-mana ke, anywhere kat depan, objek anywhere, okay, dekat sini. So image dia satu saja yang dia boleh hasilkan iaitu, tak kisahlah kamu letak kat sini ke, 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 image kamu sentiasa void. Okay. Satu je possibility dia. Okay. So kamu salin lah itu Tak sempat salin pun tak apa. Ini sebagai nota ringkas. Okay, lepas tu, okay, ni remember ni pasal cermin saja Lepas tu ingat pasangan virtual sentiasa upright. Okay. So di mana virtual nilai V dia adalah negatif, tapi nilai HI dia adalah positif sebab dia tegak So ni adalah VU, and then pasangan real sentiasa inverted. Okay. Di mana nilai V kita adalah positif kalau dia real, tapi dia punya height of image akan jadi negative value sebab dia terbalik. Okay. So ini adalah RE. Okay. So kamu ingatlah VU RE. Okay. Okay. So kamu salin yang tu. Lepas tu equation yang digunakan untuk mirror hanya dua saja iaitu 1/f is equals to 1/u plus 1/v. Okay. Ataupun m is equals to hi/h0 equals to negative v/u. Okay. So dua equation saja. Okay. Okay, lepas tu kan, Miss ada ajar kamu kan macam mana nak tahu V kita positif ke, U kita positif ke kan?
Contoh kan, contoh kalau kita ada ni nak kan, kita ada macam tu. Lepas tu kita ikut table ni kan. Pasangan U sentiasa IR sentiasa U, RR, V, R or F baru nilai dia positif kan. Contoh kalau kita ada IR ke sana, RR ke sana. Jadi kalau objek kita kat sini, ini adalah U. Okay. So U nilai dia akan jadi positif lah. Sebab U mesti same side dengan IR. So kamu tengok U same side dengan IR. Okay. And then kalau objek image kamu dekat sini. So this is your V. Okay. So this is your V. Tapi V tak same side. Dia tak satu. Ni side yang lain Side lain. Ni side lain. Okay. Tapi V tak same side dengan IR. Maka nilai V kita akan jadi negatif. Kalau dia negatif maksudnya dia virtual lah. Dan upright. Okay. Tapi kalau image kamu dekat sini. V kamu kat sini kan. Jadi V ni same side dengan RR. Maka nilai V kamu ni akan jadi positif. So kalau dia positif maka dia real dan inverted. Okay. Itulah cara kamu nak tentukan sama ada U, V, R, F kamu positif ke negatif. Okay. So kalau this one kita ada, katalah kita ada radius kan. This one is radius. Okay, kenapa kita buat radius belah tu? Sebab kalau kita buat bulatan, radius kat sana kan. Jadi nilai radius kita akan jadi positif. Okay. Sebab radius same side dengan RR. Okay. So kalau radius positif, maka ini adalah focal length pun positif lah. Okay. Sebab focal length adalah separuh daripada radius. Okay. So kalau focal length positif, maka dia adalah converging mirror. Converging. So converging maksudnya dia adalah concave mirror lah. Okay. So dalam kes ni dia adalah concave. Okay, cuba kamu salin tu, recap balik So ini yang kita belajar pasal mirror je. Okay. Ada satu lagi formula iaitu radius adalah 2F. Okay. Kan sebab this is your center, this is your focal point. So ini adalah radius. So ini adalah focal length. Okay. So radius adalah 2 kali ganda focal length. Okay, so Miss akan cuba buat revision untuk guna soalan pasir lah Okay. So senang je, kamu jangan risau Okay. So Miss teruskan boleh? Okay, Miss. Okay, boleh Thank you. Okay, so kita akan teruskan untuk soalan So Miss akan discuss by subtopic. Okay, so ni adalah soalan PSPM. Kita cuba tengok Okay, baca soalan dia betul-betul. Okay. So a boy 1.2 meter tall. So mestilah ini adalah height of the object, betul? Height of the object 1.20 meter. Sees his image in a shining ball hanging from a wall. Okay. Right, and then dia nampak macam ni kan. Sebenarnya dia nampak macam tu sebenarnya. Okay, dia nampak macam tu. Okay. Which is ini adalah cermin apa tu? Ini adalah cermin tengok balik. Ni adalah cermin concave lah. Bukanlah. Ni adalah cermin convex kan. Cermin convex. Okay.
So satu je possible image yang dia boleh hasilkan iaitu virtual upright diminish okay. Which is obviously diminish kan sebab dia nampak image tu dekat bola tu kecil kan. Okay. Okay, lepas tu dia cakap the ball is 8.5 cm in diameter. So daripada diameter boleh dapat radius iaitu radius sama dengan 8.5 bahagi 2 iaitu 4.25 cm. Okay. So kamu nampak kan ada yang dia kasih dalam meter, dia kasih sentimeter. Okay. And then dia cakap orang ni adalah 1.1 meter away from the boy. Bukan. The ball is 1.1 meter away from the boy. Okay. So jadi itu dikasih apa tu? Dikasih object distance lah. Okay. The ball is 1.1 meter away from the boy. Okay. So ni adalah U kita sebab orang ni adalah objek. So daripada cermin tu. Okay. So that is our U. So U is 1.10 meter. Okay. So remember what I told you. Kalau kalau soalan tu dikasih semua dalam sentimeter. So kamu tak payahlah tukar. Tapi kat sini kan soalan ni dia kasih dalam meter, sentimeter. Jadi kita tukarlah dia kepada meter. Okay. Right. So kita cuba sketch gambar rajah ni. So kita ada objek kat sini. Maka ini adalah U kita. U adalah daripada objek ke cermin. Which is 1.1 meter. Okay. And then kita akan buat sketching dia punya IR dengan RR dia. Okay. Okay, and then soalan minta the image distance. Maka dia nak nilai V lah. Okay. So V adalah daripada image tu kepada cermin kita kan. Image tu cermin kita kepada image tu. Which is tak tahu kat mana. Kat depan ke kat belakang. Okay. So kita pun tinggallah. Apa yang kita ada? Kita ada R, kita ada U. So I think we could use okay, kita try and error je lah kat sini kan. Because we don't know. So maybe we could use this one. 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V kan. Okay, so kita tahu R is equals to 2F. So R is 4.25 darat seberkuasa negatif 2 sama dengan 2F. Jadi F kita sebenarnya sama dengan negatif 0.02125 meter lah. Okay. Okay, tapi you have to be very careful kat sini Sorry, this one is positive je. 0.0. Betul lah 0.0215, okay. Sebab betul lah 4.25 exponential 2 bagi 2, 0.02125, okay. Lepas tu kamu pun, masuklah dalam ni kan. 1 over 0.02125 is equals to 1 over 1 plus 1 over V, okay. Tapi Miss ada buat kesalahan dekat sini kan. Apa tu kesalahan Miss? Okay, kamu tengok kan. Cuba kamu fikir jap sejenak. Mana kesalahan itu? And if siapa-siapa nak cakap pun, apa? R tu Miss. Tak tembus tu. R tak tembus, ya ke? R tu. RR tu, ya ke? Tapi ini kan cermin kan? Pantulan kan? Jadi... Oh, sorry. Betul-betul Gabriel, betul. Okay, it's okay. Sebab kalau 7.1 kita cakap dia pasal pantulan. Yang dua lagi tu barulah RR tu tembus, okay? Tapi apakah kesalahan Miss kat sini, okay? Satu, kita tengok okay, kita tengok table tu kan? Okay, U pasangan dia sentiasa, IR pasangan dia sentiasa U kan? RR, V, R dengan F. Okay, baru nilai dia positif, okay? Tapi kat sini kita dapati ini adalah kita punya radius. Kat sini kan? So radius ni negatif ke positif Sebab radius kita ni dia tak same side dengan RR, okay? Jadi radius ni akan jadi nilai dia negatif lah. Negatif. Okay, thank you Gabriel. And then this one, kita tahu radius, tengah-tengah radius tu adalah focal length, okay? So focal length kita tak same side dengan RR, maka focal length kita akan jadi nilai dia negatif, okay? So kamu kena letak kat sini nilai dia negatif. Okay, so ni adalah common mistake lah. Selalu student buat, dia letak F tu sama dengan negatif, okay? So dia macam nampak senang tapi sign convention tu memainkan peranan yang sangat besar, okay? So kamu pun tekanlah kamu dapat nilai V kita sama dengan negatif 0.0208
meter. Okay. So remember ini adalah cermin convex tau. Kamu kena hafal lah bentuk dia curve ke mana Convex. Okay. So yang ni concave. Concave. Okay. And kalau kamu tak buat bendalah ni pun kan, F dengan R ni, kamu patut tahu dalam nota kamu, sekejap Miss scroll kat atas, izinkan Miss sekejap. Convex ni kamu patut tahu yang dia adalah, convex ni adalah diverging mirror. Okay, kalau dia diverging je, maka focal length dia negatif. Okay, itu kalau kamu nak hafal lah. Okay, tapi kalau kamu nak buat secara manual, kamu dapati focal length tu dia tak same side dengan RR, maka nilai dia negatif. Okay. Okay, so that is for A. So kamu kena hafal pantulan kat sini. Okay. Macam mana kamu nak tahu dia pantulan ke ataupun pembiasan cahaya? Nanti kita recap bila kita dah study semua benda ni. Okay. Hopefully sempat lah. Okay, lepas tu kita cuba buat image height pula. Okay. So B image height mestilah daripada formula M equals to HI over H0 equals to negative V over U. Okay. So kita nak HI kan. So HI over H0 dia sudah 1.2 negatif. So V kita negatif lagi sebab dia virtual kan. 20.208 over U kita 1.1. Jadi kita tekan kalkulator 0.0208 bagi 1.1 darab 1.2. So dapatlah height of image sama dengan positif 0.0227 meter. Okay, ngamlah kat sini. Sebab pasangan virtual sentiasa upright. Okay, virtual nilai V dia negatif. Upright maksudnya nilai HI dia positif. Okay, so ni positif lah answer kamu. So that is how you do for brief pantulan cermin. Okay. Macam mana kamu dia pantulan, dia hanya berlaku dekat satu medium saja, iaitu dia berlaku dekat udara. Okay. Lagipun dia nampak perkataan dia tu cakap reflection. This is image reflection. Okay. Nanti kita tengok macam mana kita nak tahu dia pantulan ke pembiasan cahaya. Okay. Okay, lepas tu, okay, boleh Miss teruskan Nanti Miss kasih skema ni dekat Google Classroom semua jawapan ni, jawapan pasir semua ni. Okay, so Miss teruskan kalau kamu tak sempat, kamu tangkap gambar banyak benda nak recap. Miss nak masuk ni ke apa? Ke tak payah masuk? Kejap I think I can masuk this one. Okay, pasti boleh lah. Okay. Right, so ini tadi tu cermin convex sebab dia nampak pantulan dia macam ni kan. Dia nampak cermin tu macam tu dulu. Yang ni memang dia cakap cermin concave. So kamu tahulah concave bentuk dia macam tu. Ni kamu kena hafal Okay, concave has a radius of curvature 30 cm. Okay. And then dia cakap an object height. So H0 is equals to 12 cm. Okay. Selalu H0 ni adalah upright lah. Okay. Kamu tak ada objek in real life terbalik kan. So macam mustahil lah. Selalu image yang boleh terbalik So an object of height 12 cm forms an enlarged image 20 cm from the mirror. So dia cakap an object of height 12 cm dia hasilkan image 20 cm from the mirror. Okay. So ini ada perkataan pasir dia tertinggal So dia hasilkan image 20 cm at the back of the mirror. Okay. So this one image ni at the back of the mirror iaitu 20 cm from the mirror. Okay. Jadi V ni adalah 20 cm. Tapi tak tahu dia positif ke negatif kan. Tapi sebab dia mirror maka IR dia akan terpantul reflected, terpantul. Sebab dia mirror. So mirror menggunakan konsep pantulan cahaya. Okay, so cahaya dia tak sembus Okay, so daripada sini kita dah tahulah okay,
tahulah U, IR, pasangan dia U, V, RF. Okay, jadi V tak same side dengan RR, maka nilai V kita sepatutnya negatif lah. Okay. Okay, so sekarang ni dia nak the object distance. So I think we can use the formula. Dia nak ni object distance, maka dia nak nilai U lah. Okay. So objek kita daripada mirror tu dekat mana objek kita? U kita. Okay. So I think we can use this formula. So 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. Okay. So kita tahu R sama dengan 2F. So ini semua dikasih dalam sentimeter kan, jadi tak perlu tukar. So radius 30, 2 focal length. So focal length kita sama dengan 15 cm. Okay. So sekarang ni kita tahu, okay, ini adalah kita punya radius kan. So focal length separuh daripada radius. Jadi focal length kita nilai dia akan jadi positif. Okay. Sebab radius dengan focal length same side dengan RR. Okay. So nilai dia positif. Macam mana kamu tahu dia positif juga? Sebab concave ni adalah converging mirror. So nilai focal length dia memang positif lah. Kalau converging positif. Okay. So masuk saja 1 over 15 is equals to 1 over U plus 1 over negatif 20. So ni kamu tekan calculator, kamu akan dapat U kamu sama dengan 8.57 cm. Okay, tak perlu tukar pada meter sebab semua information dikasih dalam sentimeter. Okay, so saya akan teruskan dengan nombor 2 pula. So nombor 2 dia minta height of... terkejut. Ya. Yang IR tu sentiasa same side dengan RR kata di setiap mirror. Ya, betul. Betul? Sebab dia pantulan Joel. So, incident ray, dia terpantul ke sana. Okay? Untuk mirror, sentiasa same side IR dengan RR. Okay? Okay. Okay. So, dia terpantul. Mirror, pantulan cahaya. Okay? Okay, lepas tu kita cuba buat pula ni height of the image. So, I think we can use this formula. Hi over H0 is equals to negative V over U. So, height of the image kita nak carikan H0 ada sudah 12 equals to negative ini adalah negatif 20 over U kita adalah 8.57. Okay. So, kamu tekan calculator, kamu dapat HI kamu sama dengan 28 cm. Okay, positif. Ngamlah sebab image kamu virtual dan pasangan virtual sentiasa upright, iaitu height of image kamu mesti positif. Which kamu dapat jawapan dia positif lah. Okay. Kalau kamu dapat jawapan height of image tu negatif tu, maksudnya ada benda salah lah tu. So yang 3 ni senang je, dah tahu dah. State the characteristic of the image. So dia virtual dan dia upright. Sebab virtual sebab V dia negatif. Upright sebab H dia positif. And then dia cakap enlarge kan. Jadi dia magnified juga. Okay. So ini yang zoom tu. Yang apa tu nak naik ride yang risky kena check rim tayar untuk ke infinity dengan zoom. So yes, it's one of the characteristic of concave mirror. Okay kan? So that is for mirror. So Miss akan ajar untuk Miss akan ajar untuk
Refraction at spherical surface pula. Boleh lah sempat ni sempat. Okay, siapa yang dah habis salin boleh cakap mesti nak teruskan. Sudah, yes. Okay, thank you. Right, so itu adalah 7.1. So kita akan masuk sikit 7.2 iaitu refraction at the spherical surface. Refraction ni maksudnya adalah pembiasan cahaya, maka dia melibatkan dua medium lah. Satu selalunya daripada udara, air to glass. Okay. And then macam mana kamu nak tahu dia refraction spherical surface, satu je formula yang kamu kena guna. Okay, macam mana kamu nak tahu soalan tu cakap pasal 7.2 ni? Okay, tak apa, mesti tulis dulu formula dia. Iaitu N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R. Okay. So this one selalu dia akan kasih either side macam tu ataupun side macam tu. Okay. So this one mesti masuk dua medium yang berbeza, sama ada masuk from glass to air, tak kisahlah ikutlah soalan tu tanya apa ataupun air to glass. Okay. So itu salah satu indikator kamu nak tahu dia cakap pasal refraction at spherical surface. Maksud dia pembiasan cahaya melibatkan dua medium yang berbeza, maka nilai medium berbeza lah, satu daripada glass, satu daripada air. Okay. And then kita akan cakap pasal N dia berbeza lah. Okay, and then bila kamu nak lukis IR tu, dia akan jadi IR dengan RR. Okay, sebab pembiasan cahaya dapat masuk dalam. Ni pun sama. IR dengan RR. Okay. So macam mana nak tahu dia cakap soalan tu bertanya pasal 7.2. Kamu kena kenal pasti dia melibatkan dua medium yang berbeza. And then dia kasih satu spherical surface macam tu. Macam bentuk macam tu ataupun bentuk macam tu. Okay. Sebab sebelum ni kalau mirror, dia tak akan mention pasal refractive index. Oh, sorry. Okay, kalau mirror, kita tahu ni bukan mirror lah sebab dia cakap pasal refractive index. So, mesti melibatkan pembiasan cahaya iaitu di subtopik lah. Refraction at spherical surface. So, we know that we have to use this formula. Okay. Sebab mesti ada orang macam pening, ni mirror ke ataupun pembiasan cahaya ke, pantulan ke. Tengok information yang soalan tu kasih, okay. So kalau dia kasih pasal refractive index ni, mesti pasal pembiasan cahaya pula. Okay. So bila kita lukis IR tu, ni adalah kita punya spherical surface. Okay. And then kita akan lukis IR tu, tembus lah. Sebab cahaya kamu dapat masuk malam Masuk malam pula, masuk dalam. Incident ray ini akan jadi refracted ray. Okay. Yang tadi tu incident ray reflected. Ni refracted ray. Okay. So again konsep dia sama. Ikut table ni. Nak tahu dia positif ke tak. IR pasangan dia U. RR pasangan dia VRF. Okay. Okay, and then we'll try to do this question. Okay. So itulah soalan PSPM dia akan selalu kasih satu surface je. Dia jarang kasih dua surface. Okay. Okay, so let's try to do this question. Okay, satu je formula ni N1, okay, this one. So let's try to do this one. Okay, so an object is placed 12 cm in front of a glass rod, okay, with a hemispherical tip. Okay, satu hemispherical selalunya dia bentuk dia macam ni lah. Okay, soalan akan kasih lah, okay, sebab hemispherical ni dia boleh jadi macam tu sebenarnya. Itu yang Annabelle kot tanya. And then dia boleh jadi macam ni, okay. Tapi sepatutnya soalan akan kasih kita dia bentuk macam ni ke ataupun dia bentuk macam tu, okay. So macam dalam soalan PSPM ni dia kasih okay. Soalan tutorial dia tak kasih, jadi yang akan pening sikit. Okay, so dia cakap if the radius, okay, dia kasih objek kat sini, U kita adalah 12, okay. So kalau ikut logik, U same side dengan IR, maka nilai U ni selalu positif lah, okay. Okay, and then dia cakap if the radius of the curvature is 24, and then dia cakap refractive index of the glass is 1.52, maka kita tahulah yang ni N2 sama dengan 1.52 sebab glass. And then dekat luar ni dia tak akan kasih, tapi kita tahu dia daripada udara N1 sama dengan 1. Air refractive index dia adalah 1. Bukan air tau, air, okay.
Okay, so dia suruh kira calculate the image distance. So we just use the formula. N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R. Okay, so N1 maksudnya daripada IR ni ke N2 kita, iaitu 1 over U kita positif 12 plus 1.52. Nak cari nilai V berapa, image distance. 1.52 tolak 1 over. Ini adalah soalan ni senang. Formula dia senang. Tapi yang selalu yang akan salahkan orang adalah dia punya radius tu, dia buat positif ke negatif. So this one you should put your radius to be, so this is your radius kan. Sebab kalau objek, kalau dia berputar, berbelatan, ni radius kita ke tengah. Jadi radius same side dengan RR, maka nilai radius kita sepatutnya adalah positif 24. Okay. So kalau dia kasih bentuk macam tu, ini IR, ini RR. So ni adalah radius kita, barulah radius kat sini negatif. Okay. So kamu selesaikan kalkulator kamu akan dapati nilai V kamu sama dengan negatif 24.6 cm. Okay. So sebenarnya yang refraction spherical surface ni senang saja. Cuma dia punya radius tu kamu kena pasti dia positif ke ataupun negatif. Okay. So kamu kena lukislah RR dia betul. Okay. Bukan terpantul. Okay, so the two image characteristic semestinya adalah dia negatif kan, maka dia virtual lah. Dan pasal dengan virtual sentiasa upright. Ini kan dia nak tahu magnified ke tak, dia effort sikit lah. Dia akan guna formula M equals to negative V over U, iaitu negatif 24.6 bahagi kita tiada ni kan, kita ada U ke? Ada. U 12, okay, jadi 24.6 bahagi 12 dapat 2.05, okay. So jawapan dia positif kan. So bila dia positif, dia adalah upright. Yang bila M dia larger than 1, maka dia magnified. Okay. Kalau M sama dengan 1, same size. Kalau M kurang 1, kita panggil dia diminish. Okay. Okay, Miss. Okay, kamu salin tu. Lepas tu Miss nak tanya, M sama dengan negatif 3. So ini kita cakap dia adalah inverted. Yang 3 ni adalah magnified. Okay. So kamu jangan confuse bukan negatif 3 tapi dia magnified tapi dia terbalik. So you write that down. So habis 7.2 itu saja sebenarnya. Okay, lepas tu kita akan masuk 7.3, the last one, pasal lens. Okay, Miss teruskan. Boleh Miss teruskan? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Thank you. Okay, so kita akan masuk 7.3, the last one. Okay. Okay, so kamu bersemangat topik ni dia macam susah tapi boleh je ni. Okay. So 7.3, the last subtopik iaitu kita belajar pasal lenses. So 7.3 kita panggil dia sebagai thin lenses. Lens lah. Whatever lah. So kita ada sama juga macam mirror. Thin lenses ni kita ada
convex lens, kita ada concave lens. Okay. So, kamu tengok balik nota kamu Okay, masa mirror. Okay, tengok masa mirror Okay, mana tah masa mirror. Masa mirror. Okay, emphasize concave dia adalah converging, maka nilai focal length dia positif. Okay. Convex dia adalah diverging, maka focal length dia adalah negatif. Okay. So cuba digest tu sekejap Concave, concave mirror converging, convex mirror diverging. Kenapa Miss Beria nak emphasize pasal converging ni dengan diverging? Sebab kalau converging kita tahu focal length dia positif. Okay, kalau diverging kita tahu focal length dia negatif. Dan kalau dia converging, maka dia boleh hasilkan banyak image macam tu. Kalau dia diverging, dia boleh hasilkan satu image saja. Okay. Tapi untuk case lens dia akan terbalik. Okay. Di mana kita panggil convex lens ni adalah converging. Okay. Dia terbalik dengan mirror. Converging, maka nilai focal length dia positif lah. Kalau concave pula, dia akan jadi diverging. So, focal length dia akan jadi negatif lah. Okay, kat situ. Okay. So, kita akan discuss lah berapa jenis lens yang ada yang kamu kena hafal lah. Okay. So, kita buat dulu Untuk convex, kita ada biconvex. Okay, remember convex ni dalam bahasa Melayu adalah cermin cembung. Ini adalah cengkung. Okay. So, cembung maksudnya dia gemuk lah macam tu. Okay. So, kita ada biconvex, kita ada plano convex. Plano ni maksudnya dia ada satu flat surface macam tu ataupun dia macam tu. Okay. And then kita ada what we call as convex meniscus. Convex meniscus ni dia bentuk bulan sabit yang jadi tu. Macam tu ke ataupun macam tu. Okay. Okay, cuba kamu lukis tu dulu. So, ni adalah type of lenses. Tapi kita tak pernah nampak sebenarnya convex meniscus dengan plano convex ni dekat dalam lab. Kat Malaysia ni mesti tak pernah jumpa lagi lah. Tapi biconvex tu ada dekat lab kita. Tapi kat uni jumpa kot. Okay. Lepas tu kita buat concave, dia ada biconcave. So biconcave kita ada dia cermin cengkung, jadi dia kurus. Color lain lah. Lepas tu kita ada plano concave. So dia ada kurus satu sebelah, flat surface ataupun macam tu. Lepas tu dia ada concave meniscus. So concave meniscus bulan sabit tadi. Ataupun macam tu. Okay. Okay, lepas tu kan kadang-kadang bila soalan tu tanya, nanti kamu tengok soalan dia, kadang-kadang soalan tu akan tanya, dia akan bagi tahu, oh saya nak lens biconvex, so kamu lukislah biconvex. Saya nak plano convex, so saya lukislah plano convex. Tapi kadang-kadang dia tak, and then dia boleh tanya juga, saya nak convex meniscus, so kamu lukislah convex meniscus ni, iaitu bentuk bulan sabit ni kan. Tapi kadang-kadang dia tak cakap pasal dia nak convex meniscus, dia bagi tahu ni, dia bagi tahu macam ni kan. Kalau saya ada lens di mana radius convex tu lagi kecil,
Katalah ni 12 cm, okay. And then dia cakap radius concave tu lagi besar, iaitu katalah ini 20 cm, okay. So kadang-kadang setiap soalan dia kasih kamu information pasal tu. Oh, saya ada lens di mana radius convex dia 12 cm, radius concave dia 20 cm contohnya. So kita tahulah kalau radius yang lagi kecil tu kita cakap pasal convex meniscus. Okay, tapi kalau soalan tu cakap, oh saya ada radius concave yang 12 cm contohnya, saya ada radius convex yang 20 cm lagi besar contohnya. Okay, maka kita merujuk kepada concave meniscus. Okay, so kamu kena pasti mana radius yang lagi kecil. Kat sini convex lagi kecil, maka dia convex meniscus, so kamu lukislah lens ni. Tapi kalau dikasih radius tu concave lagi besar, radius concave lagi kecil, maka kamu lukislah bentuk macam tu, okay? So dia tak, kadang-kadang dia tak cakap straightforward dia nak convex meniscus ataupun concave meniscus, so kamu kena pasti, okay? Right. And then apa lagi yang kamu kena tahu, okay, kalau dia convex kan, maka dia converging. So kalau dia converging, maka image yang possible dia hasilkan adalah, itulah, nak naik ride yang risky, kena check. Nak naik ride yang risky, kena check rim tayar untuk ke infinity dengan vroom. Okay. Tapi kalau dia diverging, satu image yang dia boleh hasilkan iaitu image property. Image property ni yang ikut kedudukan daripada center ni lah. Nanti, okay, tak apalah. Ini image property dia macam tadi kamu buat kat mirror tu kan. Image property dia hanyalah VUD, wood saja, okay. So sama juga dia kalau virtual pasangan dia upright. Virtual pasangan dia sentiasa upright lah, okay. And then real inverted, okay. So sama je macam mirror tadi. And then kita discuss pula equation apa yang dia akan guna. Sama juga macam mirror, dia akan guna 1 over F is equals to 1 over U plus 1 over V. M is equals to HI over H naught equals to negative V over U. Tapi dia ada tambahan satu lagi formula iaitu 1 over F is equals to N material over N medium minus 1 over R1 minus 1 over R2. Okay. So again, kita melibatkan dua medium yang berbeza, maka thin lenses is also pembiasan cahaya lah. So RR kamu akan masuk dalam pembiasan. Okay. Okay, sebab dia melibatkan material, selalunya glass lah. Glass lens tu. And then N medium selalunya daripada udara lah. Okay, kalau dia kasih dalam air, kalau masuk lens dalam air, maka N medium tu air lah. Dia akan kasih lah N dia berapa, okay. So macam mana nak guna R1 dengan R2 ni? Okay, contohlah kalau kita ada cermin ni Okay, katalah kita akan buat dia pembiasan kan. So ini adalah IR kita. So cahaya tembus dalam. Ini adalah RR kita. So katakanlah ini adalah radius kita ke sana. R1 maybe dalam 10 cm. Ini adalah R2 kita adalah 20 cm. So kalau kita masukkan 1 over F. N material maybe 1.33 over N medium air tolak 1. So R1 kita nilai dia akan jadi negatif 10 sebab table ni. RR pasangan dia mesti VR dengan F. Okay, so kita fokus dekat RR dengan R. Okay, so sekarang ni anak panah R1 dengan RR dia adalah lain, dia tak same side, maka dia negatif 10 lah. Dan R2 akan jadi positif 20 sebab dia same side dengan RR. Okay, so ni akan jadi plus 1 over 20. Okay, so that's how you do it for lens lah. Macam mana nak guna equation this one. Okay.
Okay, ni kita cuba buat soalan Okay, can I move on? Okay, so ni adalah thin lenses. Dah recap thin lenses. So kita akan cuba buat soalan number 9 lah. Okay, I think we can use this one. Okay, number 9. Okay, a contact lens has an outer convex surface. So dia kasih convex surface. Ini yang Miss cakap tadi tu, dia kadang-kadang dia tak kasih ni biconvex ke, biconcave ke, convex meniscus ke apa. Tapi dia cakap pasal radius convex iaitu 5 cm. And then dia cakap concave surface ni adalah 6 cm. Okay, daripada sini kita tahu dia adalah, tengok radius mana lagi kecil, radius convex kan? Maka dia adalah convex meniscus. So kamu kena lukislah convex meniscus. Macam ni kan bentuk dia, convex meniscus. Yang ni nak kan? Bulan sabit ni. Okay, so kamu pun tahulah, oh saya akan lukislah convex meniscus ni. Tak kisahlah kamu nak lukis belah mana pun, okay. Okay, and then dia cakap the refractive index is 2, okay. So ni adalah N material sama dengan 2, okay. So dia nak focal length of this lens. So kita boleh gunalah formula ni kan. 1/n is equals to N material over N medium minus 1 1/R1 minus 1/R2, okay. So N material ada sudah 2. N medium ni dia tak cakap tapi kita assume dia adalah udara lah. So N medium udara 1. Okay, R1 kita tengok. Ini adalah kita punya IR. Inilah kita punya RR, okay. So dia cakap pasal radius yang pertama dulu. So maka ini akan jadi R1 iaitu 5 cm. Yang ini akan jadi radius surface yang kedua. Sebab dia cakap pasal concave pula. R2 sama dengan 6 cm. Okay, ikut urutan radius dia cakap tu. So R1 ikut urutan pertama, R2 ikut urutan yang kedua. Okay. So this one sebab RR same side dengan R1. So kamu buatlah, ini akan jadi 1/+5 minus 1/ this one also R2 same side dengan RR, maka anak panah dia sama Kita cakap pasal dia anak panah lah, anak panah dia sama. Ini akan jadi positive 6, okay. Kalau dia ada macam mana Kalau dia ada macam tu. Okay, kalau kita ada IR macam tu, RR macam tu. So ini R2 kamu akan jadi negatif lah So R1 tu adalah infinity. Sebab dia plano. Kalau flat surface, plano. Ni extra information Okay, siapa tak faham boleh tanya And then kamu tekan calculator, you get your answer to be 30 cm. Okay. So nilai dia positif lah. Okay. So yes. Okay, so siapa, anyone want to bagi tahu Miss, adakah focal length kita ni converge ke diverge kalau nilai F dia positif? Converging. Okay, good Okay, thank you. So, kalau focal length kita nilai dia positif, maka kita cakap dia converge. Okay. Kita jawab dulu jawapan dia converge kan. Kenapa dia converge? Sebab focal length adalah positif. So, kalau positif maksudnya dia adalah converging lens. Tu je jawapan dia. Okay. Kalau focal length negatif,
Kita cakap dia diverging lens. Okay. Okay, itu saja yang Miss nak recap hari ni. So nanti Miss akan kasih, sebenarnya ada banyak soalan Miss nak discuss tapi obviously tak sempat. So Miss akan kasih skema soalan yang Miss nak bincang ni dekat dalam Google Classroom. Nanti kamu study lah sendiri Ada jawapan juga tu. Soalan dengan jawapan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, you may leave the meeting. Thank you very much. Thank you, Miss. Thank you, Welcome. Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you. Welcome. Okay, semua leave lah.